السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini, nyambung kembali perbahasan daripada amalan kontroversi dalam kalangan masyarakat Islam. Kita masih lagi pada bab yang ke-9, iaitu menjadikan ilham sebagai hujah dalam melakukan sesuatu perkara. Sebenarnya bab yang ke-9 ni dia bukan hanya bercakap tentang ilham, tapi antara benda yang dimasukkan juga ialah berkenaan dengan kasyaf. Boleh membaca dan mengetahui benda-benda yang belum berlaku pada satu-satu orang ataupun satu-satu keadaan. Adakah ianya diterima, sejauh manakah perkara tersebut ada dan wujud, dan kalau ada penisbahan dia tu setakat mana. Jadi sebelum ni kita dah tengok ada beberapa kelompok di kalangan ahli sufi menyatakan pendirian berkenaan dengan ilham. Kalau kita tengok ada golongan yang menerima bulat-bulat tanpa ada apa-apa garis panduan yang diletakkan, asalkan ia datang daripada satu orang tokoh yang dikenali sebagai ahli rohani, dan bila mana dia cerita tentang ilham dia terus terima. Ini ialah seperti mana yang diungkapkan daripada satu orang tokoh sufi yang bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ini kita boleh tengok dalam kitab dia, bukan kitab dia, kitab orang lain, tapi dibawa dan dinakalkan kata-kata dia, iaitu Tabaqat Asy-Sya'rani, oleh satu orang tokoh besar dalam sufi, Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Jadi Abul Mawahib Asy-Syadzili ialah tokoh yang menerima, bahkan dia melakukan pengingkaran kepada golongan yang menolak terhadap adanya dan bolehnya menjadikan ilham itu sebagai pedoman dalam banyak perkara. Namun berbeza dengan tokoh seterusnya, iaitu Ibn Arabi, dalam kitab beliau Futuhat Al-Makkiyah, menolak ilham. Bahkan kalau kita tengok, dia terima ilham itu dengan syarat tak bercanggah dengan Alkitab dan As-Sunnah. Walaupun Ibn Arabi ini terkenal dengan isu kontroversi beliau dalam kitab beliau Futuhat Al-Makkiyah ini, dan beberapa lagi kitab yang beliau tulis, iaitu berkenaan dengan fahaman wahdatul wujud, iaitu setujunya beliau pada konsep hulul dan ittihad. Dan tokoh lain juga yang dibawa oleh penulis ialah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri pengasas kepada tarikat Syadziliyah. Beliau semacam sependapat dengan Ibn Arabi dalam hal ini, menolak berkenaan dengan ilham. Kalau terima pun dia mesti selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu antara benda yang kita boleh tengok lah. Maknanya di sisi golongan sufi itu sendiri sudah berlaku perselisihan, sudah berlaku tidak sepakat. Antara sebabnya, ilham itu tufiduz zann,
Ilham itu ianya berada di bawah sangkaan. Dan bila mana ilmu yang berbentuk sangkaan ini dia bertembung dengan ilmu qat'i, iaitu nas, maka sememangnya kita akan mendahulukan an-nas al-qat'i, nas yang qat'i dulu, baru kita akan tengok dan tilik nas zanni itu ataupun ilmu zanni itu. Okay. Sekarang kita nak tengok darjat ilham di sisi ahli sufi. Antara tokoh yang membicarakan tentang isu ini ialah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Kalau kita tengok antara benda yang berlaku di kalangan pendakwa ilham ini ialah mereka mendakwa mendapat bisikan ataupun maklumat berkenaan dengan kerohanian ini daripada para malaikat. Okay. Kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia kata ilham melalui jalan malaikat yang mencampakkan ilmu tertentu ke dalam hati orang yang menerima ilham. Imam Al-Ghazali membezakan di antara wahyu para nabi dan ilham para wali hanya pada penyaksian terhadap malaikat yang membawa ilmu itu sahaja. Okay, maknanya yang nak sebut pada kita, wahyu dan ilham ada persamaan, iaitu malaikat datang menyampaikannya. Menurut beliau, sebagaimana ilmu-ilmu yang diusahakan tidak jauh berbeza dengan ilmu-ilmu ilham dari segi ilmu itu sendiri, tempat maupun punca-puncanya, kecuali dari segi hilang hijab daripada hati. Begitu juga wahyu tidak berbeza dengan ilham sama sekali, kecuali dari sudut menyaksikan malaikat sahaja. Imam Al-Ghazali dia nak sebut ilham yang datang pada wali-wali Allah dibawa oleh malaikat namun tidak disaksikan malaikat itu. Berbeza dengan wahyu yang datang pada para nabi dan rasul. Bila mana wahyu itu sampai, nabi dan rasul itu dapat menyaksikan malaikat yang datang. Selain pada itu, kalau kita tengok Al-Imam Al-Ghazali juga sebut ilham ini dia macam juga ilmu kasbi yang lain. Ilmu kasbi ni maksud dia apa? Ilmu yang kita dapat, kita garap ilmu tu dengan usaha. Berdasarkan hadis Nabi sebut innamal ilma bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, dan santun itu ialah dengan belajar untuk jadi orang yang santun. Maknanya secara umumnya mana-mana ilmu kecuali ilmu laduni yang ada pada para nabi dan rasul, ilmu wahyu yang turun pada nabi dan rasul, semuanya bersifat kasbi, termasuklah ilmu ilham ini juga. Maknanya ada perjalanan spiritual yang perlu dilakukan untuk dapatkan benda ni. Cuma kalau penerima ilham itu mendakwa ianya menyaksikan para malaikat, maka ianya diragui. Dia terima tapi dia ada garis panduan dia, dan dia cuba sebut darjat-darjat dia. Ini bermakna malaikat yang membawa ilham kepada para wali, ilmu-ilmu yang sama dibawa kepada para nabi. Cuma wali tidak melihat malaikat yang membawa ilmu itu. Namun begitu, Ibn Arabi tidak bersetuju dengan kenyataan di atas, dan beliau menegaskan kesalahan berat yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Maknanya Ibn Arabi yang tulis Futuhat Al-Makkiyah, dia tak setuju dengan Imam Ghazali pada bab ni. Sebabnya dia kata kerana Al-Ghazali telah mengambil kira perbezaan yang benar terhadap jenis ilmu yang diturunkan oleh malaikat. Antara lain, Ibn Arabi menyatakan adapun orang yang mengatakan terdapat perbezaan di antara wali dengan nabi dari segi turunnya malaikat dari kalangan ashab kita, iaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, adalah satu kesalahan bagi kami, dan itu menjadi satu bukti yang orang yang mengatakan demikian tidak benar-benar menjiwai dan merasai hakikat ilham itu sendiri. Perbezaan hanya terdapat pada apa yang diturunkan oleh malaikat itu sendiri, dan bukannya dari segi turun malaikat. Apa yang diturunkan oleh malaikat kepada rasul dan nabi adalah berbeza dengan yang diturunkan oleh malaikat kepada wali yang mengikut jejak langkah nabi. Malaikat kadang-kadang turun kepada wali yang mengikut nabi dan memahamkan apa yang dibawa oleh nabi. Perkara-perkara yang tidak dapat direalisasi oleh wali hanya semata-mata mengetahui tentangnya. Okay. Agak panjang kenyataan yang dibuat oleh Ibn Arabi bila mana dia nak sanggah
kenyataan Imam Al-Ghazali. Dia tulis kenyataan dia ni dalam kitab dia Futuhat Makkiyah. Dia nak kata bahawasanya Imam Al-Ghazali dia macam nak sama tarafkan ilmu wahyu dengan ilham. Cuma dia bezakan pada boleh tengok malaikat dengan tak boleh tengok malaikat. Adapun Ibn Arabi dia kata, kita bukan bincang tentang isu boleh tengok tak boleh tengok, tapi darjat ilham tetap lebih rendah daripada wahyu. Okey. Tuan-tuan tengok, dalam isu ni Ibn Arabi macam okey sikit. Dia macam gelong dia tu tak nampak macam orang yang gelong pun. Tapi bila mana dia bahas tentang wahdatul wujud, bila mana dia bahas tentang kebolehupayaan manusia bersatu dengan zat Tuhan dan bolehnya zat Tuhan bersatu dengan manusia, yang ni dia jadi lain macam. Bahkan dia pergi kepada satu perbahasan dalam ilmu wahdatul wujud ini yang disebut sebagai penyatuan sejati zat hamba dengan zat Tuhan, sehingga membentuk satu pengakuan anal haq. Yang ni ialah dalam apa yang beliau bawa, teori yang dia bawa. Dan teori ini sudah pasti dicedok daripada mana-mana agama lain terdahulu. Cuma dalam isu ilham, nampaknya dia macam berbeza. Apa yang dia cuba bawa nampak lebih orang kata apa, kukuh kalau nak dipadukan dengan nas daripada Quran dan Sunnah. Sebab memang ilham itu boleh berlaku. Kita dah sebut sebelum ni, Allah Ta'ala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang manusia berupaya untuk dapat ilham. Cuma tinggal lagi nak bahas, ilham tu boleh pakai tak? Adakah ilham tu benda yang bersifat positif, ijabi ke salbi ke? Itu yang nak dibahaskan sekarang ni. Okay. Lepas pada tu, kalau kita tengok, agak banyak juga yang dibawa oleh penulis dalam buku ni. Cuma kita nak pergi kepada hakikat sebenar ilham. Menurut Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang ni disebut dalam Majmu' Fatawa beliau, hakikat sebenar ilham ialah Allah mewakilkan malaikat atau syaitan. Sebab dia kembali kepada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan buruk dan takwa kepada manusia. Jadi Ibn Taymiyah dia kata, ilham ini ialah perwakilan malaikat atau syaitan kepada manusia. Dia campak ke dalam hati, sama ada benda tu baik ataupun buruk. Ilmu yang benar adalah sebahagian daripada kebaikan, manakala akidah yang batil adalah sebahagian daripada keburukan. Kenyataan ini dibuat berdasarkan daripada apa yang dinyatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Antara kenyataan Ibn Mas'ud, dia kata, bisikan malaikat dalam bentuk membenarkan perkara yang benar, manakala bisikan syaitan dalam bentuk menolak perkara yang benar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang diriwayatkan antaranya daripada Anas bin Malik, iaitu hadis yang berbunyi, man talabal qada'a wasta'ana alaihi wukila ilaihi wa man lam yatlubhu wa lam yasta'in alaihi anzalallahu malakan yusaddiduhu. Sesiapa yang mengejar satu jawatan, man talabal qada', siapa-siapa yang mengejar jawatan. Al-qada' ni maksudnya jawatan berkaitan dengan kenegaraan. Kita selalu dengar perkataan qadi. Qadi pada zaman dulu luas, bukan dengan makna qadi pada zaman sekarang. Bila mana sebut di Malaysia kita ni qadi, kita akan nampak satu jawatan yang duduk dalam agensi agama. Tapi bila mana sebut zaman dulu, qadi ni ialah pemerintah, gubernur, wakil masyarakat bagi satu kawasan. Okay. Sesiapa yang mengejar jawatan qadi, wasta'ana alaihi, dan dia menggunakannya untuk kepentingan diri dia sendiri, kata Nabi, wukila ilaihi wa man lam yatlubhu wa lam yasta'in alaihi anzalallahu malakan yusaddiduhu. Kata Nabi, siapa-siapa yang minta jawatan untuk kepentingan diri sendiri, dia dapat jawatan tu tanpa bimbingan daripada Allah Ta'ala. Yang membimbing dia ialah syaitan. Adapun satu orang yang tidak mengejar jawatan, tapi dia dapat jawatan tersebut, dan bila mana dia dapat, dia tak guna untuk kepentingan diri sendiri, Allah Ta'ala akan menurunkan malaikat yang akan sentiasa guide dia untuk berada di atas jalan yang benar. Hadis ini riwayat dalam Tirmizi, walaupun Tirmizi menghukum hadis ini sebagai hasan gharib,
tapi ianya diterima. Nak tunjuk pada kita bahawasanya bahaya bermain dengan isu lobi jawatan. Itu je poin dia. Okey. Kat mana nak kait dengan ilham? Kalau kita buat kerana hawa nafsu, ilham yang akan datang ialah ilham syahwat, syahwani. Maknanya ilham yang datang dalam bentuk syahwat. Keinginan. Syahwat ni bukan keinginan orientasi seks semata-mata. Syahwat ni apa saja benda. Minat pada dunia, suka kepada kedudukan yang high class, rasa tertekan kalau dilayan dengan cara yang bukan VIP. Ini antara sikap-sikap dan perangai. Walaupun ada orang kata ini narsistik, kan? Narsistik ni kan bahagian pada sakit mental. Narsistik ni ialah sikap suka orang admire dia, suka orang angkat dia lebih-lebih. Boleh katalah mental juga tu. Cuma nak katanya dia tetap datang daripada hawa nafsu. Dia tetap datang daripada hawa nafsu. Okey. Kalau dia dapat jawatan, bukan kerana dia lobby, tapi jawatan tu datang pada dia, kata Nabi, malaikat akan bersama dengan dia. Apa fungsi malaikat ni? Fungsi malaikat ni ialah memberi ilham-ilham yang baik. Memberi ilham-ilham yang baik. Berdasarkan hadis ini, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi lah. Ibnu Taimiyah ni kemudian jauh daripada sahabat Nabi tu. Dia bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in pun. Okey. Jadi dia telah buat kesimpulan, ilham boleh datang dalam bentuk yang negatif, boleh datang juga dalam bentuk yang positif. Yang jadi problemnya, dua-dua dipanggil ilham. Dua-dua dipandang sebagai satu benda yang kemah dan hebat kalau dapat pada satu orang. Tapi ilham itu ialah ilham yang salbi ataupun ilham yang negatif yang datang daripada syaitan. Allah Ta'ala disebut lagi sini, memberitahu para malaikat supaya mewahyukan kepada manusia apa yang ingin diwahyukan kepada mereka, meskipun manusia tidak menyadari apa yang terlintas dalam hatinya adalah datang daripada malaikat. Kita boleh dapat, tapi kita tak panggil lah benda tu wahyu. Okay. Sebagaimana seseorang yang tidak menyadari kewujudan was-was dalam dirinya. Macam mana orang yang kena was-was, dia tak tahu was-was itu dia sedang dicengkam oleh syaitan, dibisik oleh syaitan. Sebab hakikatnya, walaupun kita selalu dengar malaikat, syaitan membisikkan kebaikan dan keburukan, kita tak dengar bisikan tu macam orang datang berbisik. Kebanyakan orang lah, dia hanya buat kerana rasa hati yang melintas dalam hati dia, dan dia tak rasa dia sedang dibisiki oleh sesuatu. Melainkan orang yang kena gangguan, dia rasa macam orang datang berbisik di telinga dia. Okay. Cuma nak sebut sini, ada orang diangkat tinggi sangat ilham ni, sehingga ilham ni dijadikan sebagai panduan hidup, tak boleh ditolak sikit pun. Okay. Kemudian kita nak tengok bahagian ilham. Ilham dibahagikan kepada dua bahagian berdasarkan nas yang disebut dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Okey. Cara hendak membezakan antara ilham yang bersifat wahyu positif dan juga was-was syaitan. Sini pun dia bawa daripada kenyataan dalam Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia sebut sini, cara membezakan di antara ilham wahyu dengan ilham berbentuk was-was daripada syaitan adalah berdasarkan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Sekiranya apa yang dicampakkan itu dijelaskan oleh Alkitab dan As-Sunnah, dan ia merupakan takwa daripada Allah, ia termasuk ke dalam ilham yang terpuji. Jika dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai perkara yang fasik, jelas termasuk ke dalam erti was-was yang keji. Perbezaan ini adalah logik dan tidak ada percanggahan. Abu Hazim menyebut perbezaan di antara was-was nafsu dan syaitan. Beliau menjelaskan antara lain, apa yang dibenci oleh diri anda untuk diri anda sendiri adalah berpunca daripada was-was daripada syaitan dan perlu berlindung daripadanya. Apa yang dikasihi oleh diri anda dan untuk diri anda sendiri, ianya adalah datang daripada kebaikan. Nak sebut sini, dia nakalkan daripada Abu Hazim sini. Dia kata benda tu bila mana dia kena pada kita, ilham itu, nak beza antara ilham dengan was-was ni, bila mana dia datang dan dia kena pada kita tu, kita tak suka dengan benda tu, tapi kita
tercengkam dalam tu. Contoh mudah, orang yang was-was ketika mana dia berwuduk. Dia wuduk, dia rasa wuduk dia batal, dia wuduk lagi. Tanya diri dia, dia seronok ke duduk dalam keadaan macam tu? Seronok ke? Selalu dilihat sebagai orang yang lambat salat, selalu dilihat dengan orang yang kalau ambil wuduk basah lencun baju dia. Dia bukan benda yang dia yang terkena tu pun dia tak suka benda tu. Itu ilham syaitani, was-was. Tapi kalau benda tu memberi kebaikan, benda tu memberikan tumpuan fokus dia dalam ibadah dia, waktu dia baca Quran, waktu dia berinteraksi dengan ilmu. Jadi ini benda-benda yang boleh membantu, benda-benda yang boleh disebut sebagai ilham positif. Ini antara benda yang kita boleh tengok lah. Kemudian dia sebut sini ilham syar'i. Ilham syar'i ni banyak. Dia bawa sini macam-macam dalil untuk mensabitkan adanya ilham syar'i ni. Antaranya ialah dalil daripada surah Asy-Syura. Allah Ta'ala sebut wa ma kana lil basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuha bi idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Dan tidak layak bagi seorang manusia berkata-kata kecuali dengan jalan wahyu. Maknanya nak direct bercakap dengan Tuhan, tak semua orang dapat, khususnya umat akhir zaman. Yang pernah dapat benda ni hanyalah Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian lepas pada tu, datang selepas pada Nabi Musa ni, tak akan boleh bercakap direct dengan Allah Ta'ala illa wahyan, kecuali wahyu, au min wara'i hijab, ataupun daripada balik dinding tembok yang tertentu. Cuma perkataan wahyan itu dalam kitab-kitab tafsir dia akan sebut ilham ataupun mimpi. Ini yang berlaku pada Nabi. Maknanya ilham yang bersifat wahyu lah. Au min wara'i hijab, iaitu mendengar suara sahaja. Au yursila rasula, atau datang kepadanya malaikat, fayuha bi iznihi, lalu dia mendapat apa yang nak disampaikan itu dengan izin Tuhannya, ma yasha, sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak lagi dalil. Dari dalil ni saya rasa benda ni umum, sebab isu ilham syar'i ni tidak ada benda yang kontroversi pun yang nak difokuskan. Yang seterusnya ialah ilham bid'i. Ilham yang bid'ah lah. Antara bentuk ilham yang bid'ah ialah dakwaan sesetengah ahli sufi yang dirinya diajar tentang Al-Quran tanpa pengajaran biasa. Yang ni kita biasa dengar. Tambah orang Melayu dengan acuan sufi ni bukan acuan yang asing. Tiba-tiba tengok satu orang boleh berubat, dia pun kata yang ajar saya ni ialah satu orang lelaki masuk dalam mimpi, ajar saya itu ini. Ataupun tiba-tiba kita tengok tak ada latar pengajian agama, tak ada nampak bawa kitab pergi mana pergi sini, tak nampak dia tu dalam keadaan penuntut ilmu yang sejatilah. Tiba-tiba boleh bahas kitab-kitab tinggi, boleh bahas kitab-kitab yang tinggi, ataupun boleh cakap benda-benda yang boleh menyebabkan orang tersandar kat dinding. Walaupun benda tu pun tak cerdik bunyi dia, tapi bagi orang yang sama tak cerdik macam dia, nampak hebat lah. Lalu dia pun kata, saya sebenarnya dapat pengajaran daripada satu orang. Satu orang datang dalam mimpi, sebab tu saya boleh syarah kitab hikam ni. Biasanya macam tu lah. Ini semua dakwaan karut lah. Sebab tu kalau kita tengok golongan-golongan yang macam ni lah di Malaysia ni, bila mana sebut baca Quran pun tunggang langgang. Tak tahulah macam mana dia nak mengahlikan diri dia. Cuma bila mana dia orang kata apa, dia syarah tu, kita nampak macam hebat lah. Bila mana dia kata sebenarnya yang kita sembah ni siapa, Allah ataupun namanya. Sebab yang kita duk seru tu Allahu Akbar tu nama bagi Tuhan, bukan lagi Tuhan. Kita duk sembah apa? Cakap belik macam ni nampak hebat, by surface nampak hebat, tapi clearly nonsense, boleh buang dalam sampah. Cakap-cakap macam ni tak ada apa pun, tiada isi. Sebab kalau tengok Nabi dan para sahabat menyampaikan ilmu, dia bukan provokatif style. Nabi bila mana sampaikan ilmu, Nabi tak ada tanya para sahabat, hampa tahu tak benda ni? Hampa ni memang tak tahu? Tak ada.
Nabi tak buat style macam tu. Sebab tu aku jadi Nabi, hang tak jadi Nabi. Dia tak cakap macam tu. Ini kebanyakan guru-guru ni orang macam ni bila mana dia sampaikan ilmu, dia pun cerita itu, saya pernah jadi tukang urut tok guru ni, tok guru ni. Itu biasa. Itu ialah cara interface nak masuk supaya orang nampak dia hebat. Lepas tu dia start mengarut. Dan pendengar-pendengar yang sudah mulai ada kekeliruan, sudah mulai ada divert pandangan dia, sepatut dia nakkan ilmu yang betul. Tapi dengan sebab dia dikelabui oleh kepandaian bercakap orang ini, akhirnya apa jadi? Dia telah memberi masanya, waktunya, dirinya untuk mendengar benda-benda yang dirasakan luarnya tu hebat. Cara cakap, cara bahas. Dan memang kelompok-kelompok yang seperti ini Allah Ta'ala beri pada diorang kebolehan bercakap tanpa ada rasa gugup, tanpa sangkut-sangkut, lebih baik daripada orang-orang yang ada sijil yang terlatih. Itu tak dinafikan. Itu tidak dinafikan. Sebab tu ada pengasas ajaran sesat, sekolah tak habis sampai darjah 3 pun tak lepas, tapi pengikut boleh ramai. Kepandaian. Yang ni memang anugerah Tuhan bagi dekat dia, tapi anugerah tu salah guna. Memang ada orang seperti itu. Kepandaian dia cakap. Sebab tu ada orang dia buat banyak. Tengok profesor universiti pun cakap sangkut banyak. Apa hebat profesor universiti cakap macam ni? Tengok tok guru kita, tak sangkut apa pun, macam air cakap. Walaupun yang dia cakap tu sama taraf dengan air tandas pun. Cuma nak katanya sebahagian orang nampak benda tu hebat. Sebahagian orang nampak benda tu hebat. Okay. Sebab memang orang kita ni dia melihat kepada performance awal. Kalau satu orang tu dia boleh perform good performance, peringkat awal dia tackle orang, sudah cukup untuk hook, ikat orang tu. Okay. Sini tengok apa yang dia sebut. Dia kata dakwaan yang dibawa kebiasaannya ialah mendapat pengajian Al-Quran tanpa pengajaran dan pembelajaran biasa. Dakwaan sebegitu rupa adalah dakwaan yang bohong. Sesetengahnya menyatakan ahli-ahli hadis mengambil ilmu mereka daripada orang mati. Yang mengambilnya juga ialah orang yang mati. Manakala kami mengambil ilmu daripada Tuhan yang maha hidup, yang sekali-kali tak akan mati. Sebab tu kalau kita bincang bab ni, antara disiplin ilmu yang dia akan serang dulu ialah ilmu hadis macam mana pun. Dia tak akan serang ilmu fiqh. Dia serang juga. Tapi dia serang tu tak orang kata apa secara bertubi-tubi. Tapi kalau sampai dekat tokoh-tokoh hadis, dia akan kata seteruk mungkin. Kita tengok dia orang sibuk duk kutip maklumat orang yang dah mati. Cari perawi ni, bila dia kahwin, lepas tu bila dia bercerai, lepas tu bila dia beli kedai, dia beli kitab, lepas tu bila kitab dia hilang. Buang masa. Sedangkan kita haddatsani qalbi an rabbi. Sedangkan kita ni dapat ilham daripada hati kita, daripada Tuhan. Nampak hebatlah. Tapi itulah, memang di mana-mana zaman pun manusia ni tertarik dengan kelompok seperti ini. Okay. Dakwaan sebegini tidak mungkin berlaku, namun malangnya ada setengah daripada kalangan ahli sufi mendakwa mereka dicampakkan percakapan atau lintasan daripada Allah tanpa sebarang perantaraan. Padahal apa yang mereka dakwakan itu kadang-kadang datang daripada syaitan. Ditambah pula mereka sendiri tidak mempunyai kayu ukur yang membolehkan mereka membezakan antara ilham yang datang dengan syaitan yang datang membisikkan dengan bisikan yang buruk. Kayu ukur yang tidak pernah tersalah ialah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ia merupakan kayu ukur yang benar. Nak sebut pada kita bahawasanya antara sebab kemajuan dan tak hilangnya kelompok ini daripada mana-mana zaman ialah adanya demand, permintaan daripada orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar tak beri layanan yang baik, tak khidmat pada diorang pun tak akan lama-lama nak jadi macam tu. Tapi dengan sebab mereka-mereka ini mendapat khidmat yang baik daripada para pendengar yang masih lagi keliru. Orang-orang yang mendengar ni bukan orang awam dari segi kedudukan dia. Sebab tu kita akan tengok pengikut kepada ajaran-ajaran ini ialah orang yang mempunyai pangkat yang besar, jawatan yang besar, latar pengajian dalam bidang dunia yang baik.
Bidang akhirat pun boleh jadi, maknanya bidang agama pun boleh jadi. Okey. Cuma nak katanya kenapa jadi macam ni? Ada demand, ada permintaan. Tuan-tuan kena tahu, ini ialah sikap dan sifat manusia. Suka dengar benda yang disangka hebat dan suka dengar benda yang berlainan pada orang. Sebab tu manusia zaman sekarang dia saling kejar mengejar untuk menjadi orang yang bercakap benda paling pelik, buat benda yang paling pelik. Sebab bila mana buat benda yang paling pelik, maka banyaklah wajah yang memandang. Sebab tu Arab dalam kata-kata yang terkenal, khalif tu'raf, buat pelik orang kenal, buat biasa orang tak kenal. Buat benda pelik orang akan kenal. Buka kedai jual makanan, antara menu dia Maggi dengan Milo ais makan sekali, lain. Viral dia tu lain macam. Walaupun dengar pun tak lalu sebenarnya, tak ada orang buat macam tu. Cuma nak katanya kalau buat macam tu dia segar lain macam, banyak mata. Ada masa kita yang cerdik ni pun jadi tak cerdik sekejap tengok posting dia, lama pula baca sebab rasa minat dengan pelik dia tu. Okay. Tapi kalau setakat Maggi ketam, alah Maggi ketam banyak orang jual. Okay. Maggi ketam buah Milo kat dah lain sikit. Sekarang ada menu baru kan, Red Bull orang bubuh dengan susu pekat. Itu semua kerja nak potong kaki tu. Okay. Cuma nak katanya pelik ramai, pelik ni jadi something, jadi something. Itulah tabiat manusia di mana-mana pun. Bila mana cakap agama, kalau setakat kuliah bawa kitab biasa, tapi kuliah tarik whiteboard lain macam sikit. Tarik whiteboard betul, tulis sepanjang-panjangnya apa semua, berselirak sekali, mula dengan peta mindalah sekali dengan entah apa yang dia coreng dekat papan hitam pun tak tahu. Tapi itulah ultimate kepada kehebatan orang. Pada zaman sekarang macam itulah. Walaupun benda tu tak ada apa-apa. Sebab tu kalau tengok kita melahirkan generasi yang malas nak duduk dalam benda-benda kritikal, benda-benda yang payah. Sebab memang hakikatnya ilmu agama ni dia kena datang dengan cara kamu beri waktu untuk belajar. Kalau kamu beri waktu untuk mendengar, dia dapat. Tapi dia tak dapat semaksimum orang yang betul-betul belajar. Okay. Jadi cara dia sedapkan pendengar sehingga nampak apa yang dia dengar berbeza dengan orang kebanyakan dengar. Cuma saya nak sebut sini ialah dakwaan itu biasanya dia akan sebut dengan ilham. Dia akan kata ni berlaku ni ialah ilham. Tengok apa lagi yang dia bawa sini. Ungkapan pihak yang mendakwa mengambil ilmu daripada Allah atau berkata Allah Ta'ala mengurniakan kepadaku ilmu ini secara langsung adalah merupakan lafaz yang umum. Jika dimaksudkan sebagai pemberian dan pengambilan umum, iaitu penciptaan secara universal, dengan lain perkataan, dengan kehendak dan kudrat Allah berlaku kepada saya perkara ini, kenyataan tersebut adalah benar. Biasanya dia akan kata kami dapat ilmu daripada Allah. Umumnya semua kita dapat daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Tapi ini ialah cara nak pancing kita. Tetapi tidak terbatas kepada individu yang membuat dakwaan itu sahaja. Bahkan semua orang turut berkongsi hal tersebut. Kerana pada hakikatnya orang yang mengambil ilmu daripada Alkitab juga mengambil ilmu daripada Allah. Kerana Alkitab itu diturunkan daripada sisi Allah. Malah ilmu-ilmu yang di sisi Allah, malah ilmu-ilmu yang diperolehi oleh orang-orang kafir dan juga golongan ahli kitab juga daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tengok non-muslim yang lain. Tuan-tuan tengok ada bangsa tertentu, dia orang sangat expert dalam bidang guaman. Dia orang dapat pandai jadi peguam tu, pandai proceeding semua tu pun Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan tengok orang Cina pandai berniaga. Daripada kedai kecil makin besar, buka branch. Itu pun ilmu tu Allah Ta'ala bagi. Cuma kita tak panggil dia tu wali perniagaan, sebab dia bukan Islam. Dari segi realiti dia dapat ilmu tu daripada Allah Ta'ala. Semua ni daripada Allah Azza wa Jalla. Cuma nak katanya kebiasaannya ialah dia disusuli dengan penyusunan perkataan. Sebab tu saya ada jumpa satu orang, dia nak jual satu benda, tapi dia nak jual satu benda tu dia berbelit cakap. Ni saya jumpa beberapa 2-3 hari masih dalam terdekat ni lah. Satu orang jual air beras
air berah tu. Air berah yang disangka ada ubat tu lah. Okay. Di satu tempat saya tak nak sebut sebab tak nak sebut tempat tu sebab sebut orang kenal lah tempat tu mana. Tapi bukan di Perlis, di negeri lain. Okay. Dia jual air berah. Air berah ni memang dari segi testimoni perubatan adalah kebaikan dia. Tapi taklah nak kata ianya satu-satu cara untuk kita dapatkan kesembuhan melalui cara minum air berah semata-mata. Lepas pada tu, bila mana dia nampak kita minat dengan apa yang dia bawa, dia pun cerita, dia kata kenapa orang Islam ni dia tak berpisah dengan berah. Tengok, dia tak guna orang Melayu, orang Islam tak berpisah dengan berah. Sebab dia kata ada dalam hadis. Saya ingat dia sebut, dia kata ada. Dia pun tak tahu kita belajar agama sebab kita pun tak pakai macam ni pergi jumpa dengan dia waktu tu. Dia kata kerana ada dalam hadis disebutkan bahawasanya daripada sebiji beras tumbuh jadi 6, daripada 6 jadi 100. Itu bukan hadis, itu ayat Quran sebenarnya. Memang ada pun dalam Quran. Okay. Tapi ayat tu bukan cerita tentang beras, tu biji gandum. Tapi dia nak jual air berah dia bagi laku tu, seronoklah dia buat. Dia pun mengaku dia bodoh, dan dia mengaku dia bodoh, dia buat pandai pula depan orang. Tu masalah dia. Dia mengaku saya ni tak pandai. Sebab tu kena tanya orang dalam bidang hadis. Takkan kita nak beritahu saya tengah buat master dalam bidang hadis, saya takkan beritahu lah macam tu. Tapi nak tengok dia nak putar alang taruh mana. Dia kata tengok orang Cina ambil air berah dia ni sebab tahu perbuatan orang Cina, betul bukan orang Islam. Yang datang tu bukan Islam lah. Cuma dia kata kita tuan-tuan makan nasi ni, Nabi dan para sahabat bukan melazimi makan nasi. Dan tuan-tuan tahu orang Arab dia bukan makan nasi macam kita. Walaupun kita ni tahu Arab tu ada nasinya. Kau orang Melayu kan jadi dengar nasi Arab, kalau masjid buat jamu nasi Arab lain muka. Segar je. Kalau nasi lemak biasa, nasi lemak. Lemak Arab lain. Okay. Walaupun sebenarnya Arab tidak pernah menamakan nasi itu sebagai ruzul Arab, tak ada pun. Arab ni mandi yang terkenal. Mazbi ni dia punya jenis-jenis lah, tapi nak cari nama nasi Arab tak ada. Walaupun kita selalu panggil dia nasi Arab. Okay. Orang Arab sendiri, Arab dulu sampai sekarang tidak melazimi makan nasi macam kita hari-hari. Macam kita ni, kita orang Melayu ni kita consume beras. Dan kita kena tahu, kalau dia nak kata, dia nak kaitkan dengan Islam, yang tanam padi ni waktu orang Melayu Hindu pun duk tanam padi dah pun. Kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan dulu ni, kerajaan di Nusantara ni, kerajaan Kemboja apa-apa semua ni, di sungai Menang Chao Phraya apa-apa semua tu, itu semua tempat tanaman padi dah dulu tu. Dan semua tu duk Hindu, tak Islam lagi. Okay. Cuma saya nak kata dia nak cakap nak bagi tu, kalau tak sebut macam tu nampak biasalah berah dia dengan berah jual kat kedai runcit pun. Tapi kalau sebut macam tu dapat lain berah dia. Air berah dia tu lain. Sebab dia tahu yang dia jual tu ialah beras untuk dijadikan air minuman. Bukan beras untuk ditanak sehingga boleh makan dengan lauk-lauk lain. Dan dia jual pun dalam paket-paket yang kecil lah. Cuma dia nak kait, dia kata kita tak boleh berpisah. Lepas tu ayat tu kata dia akan pecah jadi 6, hubung kait pula dengan rukun iman. Oh pandai, memang pandai. Tuan-tuan dengar dia cakap pandai lah. Tuan-tuan panggil dia kuliah, confirm akan jemput kali kedua pula. Okey, nak kata dia pandai cakap. Cuma nak sebutnya mengarut, ini ialah satu benda yang dia waktu dia cakap tu ilham lah tu. Tapi ilham syaitan lah. Ilham syaitan, dia kona kiri kanan. Dia kata macam-macam lah. Cuma saya boleh katalah, kalau saya duduk di tempat orang awam, saya memang akan beli dekat sekilo beras tu. Tapi sebab saya reti sikit lah, taklah reti banyak, reti sikit. Mula-mula saya berminat, memang kita tahulah air beras tu memang ada kebaikan. Tapi lepas dia kona baring teruk sangat, kalau naik motor tu, orang Terengganu kata lutut tu nelah lah, sebab kona rabak sangat dia kona tu. Tak jadi beli, sepaket pun saya tak beli. Okay. Sebab teruk sangat dia punya kona baring tu. Okay. Cuma saya kata menarik lah, dia pandai hook orang. Lepas panjang lah dia bersyarah tu panjang. Dia kaitkan dengan ilmu para wali apa semua.
Alah, jual air beras je pun yang nak pergi sampai wali ni pun benda cerita tak? Okay. Tapi nak kata manusia seperti ni wujud. Dia wujud dan dia ada. Dan confirm kita akan tertarik dengan cara dia bercakap. Okay. Nak kata ilham itu ialah ilham bid'i. Ilham yang boleh menjerumuskan kita kepada benda-benda yang tak betul. Dengan itu dia kata perbicaraan yang dicampakkan ke dalam hati itu lalu dinisbahkan sebagai kalam Allah. Ni golongan-golongan macam ni. Dakwaan di atas itu boleh dibantah dengan dua cara. Yang pertama dia sebut sini, mengemukakan soalan dan pertanyaan. Dari mana anda tahu ilmu yang diperolehi oleh anda itu benar-benar datang daripada sisi Allah dan bukan datang daripada campakan dan juga was-was syaitan? Macam mana nak tahu benda tu? Kita tanya dia. Sebab dia orang memang tak boleh bezakan antara ilham syar'i dengan ilham bid'i. Yang kedua, mengemukakan penegasan dengan mengatakan ini semua daripada syaitan kerana terang-terang bercanggah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penegasan ini dikeluarkan setelah melihat sebab apa berlaku. Gaya kedua ni berani sikit lah. Orang ada kedudukan, orang yang ada jawatan, dengar saja benda mengarut, terus orang kata apa, blok, ada kuasa lah. Orang yang ada kuasa dia boleh buat macam tu. Ini ialah sadduz zara'i. Dan kaedah sadduz zara'i ni lah kaedah yang paling terbaik untuk blok apa saja benda yang mengarut atas dunia ni. Bukan kata isu ilham lah. Apa masalah kemungkaran, masalah-masalah lain pun dia memang kena blok dengan sadduz zara'i. Ada orang mengarut, terus keluar kenyataan dia ni mengarut. Bidang badan yang berautoriti dia cakap benda ni mengarut. Apa-apa sajalah, cuma kaedah sadduz zara'i. Semalam ada orang hantar dekat saya. Saya nak sebut tentang sadduz zara'i ni. Ada orang hantar dekat saya, kios-kios yang ada di Madinah ni, kan sekarang orang ramai buat umrah kan. Kalau orang keluar daripada gate 333 tu, direct dia ada kios baru. Kios-kios tu dirobohkan oleh kerajaan Saudi lah, oleh Majlis Perbandaran Madinah. Dengan sebab kewujudan kios ni menyebabkan ramai orang tak pergi salat masjid. Runtuh habis. Jadi jalan yang penuh dengan kios. Kan orang duk viral, orang letak dalam TikTok lah apa semua, macam-macam, jual bakso situ, jual kunafah situ apa semua. Panjang, menarik lah. Saya pun pergi baru ni tengok benda tu ada. Salah satu tarikan, memang ramai. Antara sebabnya kios tu buka waktu salat dan ramai orang tak salat pergi situ. Tempat tu cantik lah, ada nampak Isle Madinah apa semua situ, orang duk ambil gambar apa semua. Tapi kios tu diruntuhkan dengan sebab, cuma saya nak kata alasan yang dikeluarkan oleh Majlis Bandaran Madinah ni, dia punya yang dipertua lah kot kalau istilah pak kita ni, orang tak salat. Tu je alasan dia, orang tak salat. Bukan alasan dia ni bayar lambat lah, dia punya sewa. Tak, tempat kita ni sewa tak bayar, cukai tak bayar, baru kita pergi peruntuh. Okey, tak salat tak apa lagi. Okey, cuma dia orang tak salat, tak kira lah bayar on time ke tak bayar on time ke, dia runtuh kan. Tak ada lah tempat lepaknya. Okay, sebab saya tengok kebanyakan jemaah yang suka pergi memang Nusantara pun, tak ada lah orang lain. Sebab situ banyak makanan orang Melayu kita. Taklah semua makanan Melayu, cuma ada lah, dia ada pilihan. Dan dia style dia tu ialah style lepak-lepak orang Nusantara. Okay. Bukanlah sebab dia tak katalah, saya tengok ramai jemaah daripada Asia Tenggara pergi situ, dia tak kata macam tu, cuma dia tengok ramai orang berkumpul. Cuma saya kata kaedah sadduz zara'i ni, walaupun orang benci, cara itulah paling ampuh untuk stop benda-benda yang sudah mulai keluar kerosakan padanya. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya macam pendirian-pendirian yang dibuat oleh sebahagian pemerintah, ada orang mengarut keluar kenyataan. Ada orang mengarut keluar kenyataan. Macam kita di Perlis ni ada tokoh-tokoh yang mengarut, walaupun dia bukan datang daripada negeri ini, dia tak berceramah di negeri ini, dia hanya berceramah dalam bentuk media sosial, tapi da'ayah dia tu bahaya, maka dikeluarkan. Kalau tak fatwa pun irsyad tu ada. Orang ni perlu berhati-hati dengan ceramah dia, walaupun dia tak ceramah. Dan intibah, perhatian juga kepada orang-orang di negeri ini, tak payah jemputlah dia ni, tak payah rasa nak minat lah dengan dia ni. Itu kewajipan badan berautoriti. Tapi kalau ada orang nak ikut, itu hal orang tu sendiri. Cuma dari segi pihak badan berautoriti, dia bersungguh lah. Tapi badan berautoriti ni dia
Dia macam tu lah, dia suka cari benda yang dia boleh makan dulu. Kalau benda yang dia tak boleh makan, maka dia tak buat apa-apa lah. Kebanyakannya macam tu lah. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk untuk pagi ni. Dan kita dah selesai untuk bab ilham ni. InsyaAllah isu yang ke-10 kita akan tengok pula ialah berkenaan dengan zauq ataupun perasaan hati. Dia macam lebih kurang dengan ilham, tapi dia istilah dia ialah zauq, iaitu rasa. Zauq ni mudah, yang zikir pusing-pusing tu yang ada di Turki tu, okay. Ianya diperluaskan cara pengamalannya hanya kerana zauq. Orang tanya kepada tokoh-tokoh sufi ni, sebab apa nak kena zikir dengan pusing? Sebab apa kena pakai gaun kembang macam tu? Dia kata lagi sedap zikir. Pakai kain pelekat tak jadi. Kena pakai macam tu. Oh jadi. Pakai kepiah biasa-biasa tak jadi. Kena pakai kepiah tinggi, nak cecak dengan kipas baru jadi. Baru sedap. Itu dipanggil zauq. Okay. Cara ibadah. Ataupun tiba-tiba berjalan tak tengok ke langit. Tanya sebab apa tak boleh saya tengok ke langit jadi bangga diri. Tu zauq tu. Padahal tak ada apa pun. Okey, cuma nak katanya itu perbahasan pada isu yang ke-10. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ini. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.